saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak universiti dan pihak yang berkaitan kerana memilih saya sebagai calon untuk sesi temu rega bagi menyertai program pada kali ini. Sebelum memulakan cerita, saya ingin memperkenalkan tentang diri saya. Nama saya Wan Zikri Husni bin Wan Zaidi dan berumur 19 tahun. Saya berasal dari Kuala Gerai, Kelantan dan merupakan pelajar lepasan Kolej Meteorologi Kelantan yang mengambil modul 1 jurusan Sains Tulis. Kembali kepada topik yang ingin saya bincangkan. Zaman teknologi ini, saya percaya setiap orang mempunyai bakatnya tersendiri. Ianya bergantung kepada kita sama ada ingin menyimpan bakat tersebut atau ingin memperkembangkannya. Bagi saya ingin memperkembangkan bakat dan kelebihan saya. Antara kelebihan dan kemahiran yang dapat saya ketengahkan ialah saya menggemari kerja-kerja sambilan. Hal ini demikian kerana kerja-kerja sambilan ini dapat meningkatkan pengetahuan saya tentang alam kerjaya. Sebagai contoh, saya selalu membantu bapa saudara saya yang bekerja sebagai kejuruteraan di syarikatnya. Dengan ini, saya dapat mengetahui serba sedikit tentang kejuruteraan. Saya juga mempunyai kebolehan menjadi seorang pemimpin. Hal ini kerana pada zaman persekolahan, saya pernah menyertai kem jati diri pemimpin sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah. Saya juga pernah bercakap di khalayak ramai sebagai wakil pelajar. Tambahan pula, saya mempelajari pelbagai bahasa selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seperti bahasa Cina, bahasa Jepun dan bahasa Indonesia untuk menambahkan pengalaman saya. Dalam aktiviti-aktiviti luar yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti jungle trekking, saya dilantik sebagai ketua untuk memimpin mereka dan memenangi juara pemimpin ahli kumpulan terbaik. Moralnya, dengan ini saya dapat memupuk sikap bertanggungjawab dan disiplin diri dalam menyelesaikan masalah. Akhir sekali, saya merupakan seorang yang aktif dalam bidang kokurikulum. Hal ini dinyatakan kerana saya pernah menjadi pengerusi dalam beberapa buah kelab dan persatuan seperti Kelab Catur dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Selain itu, saya juga menjadi pengurus setiap program-program yang besar seperti Persembahan Dikir Barat di peringkat negeri. Selain itu, semua aktiviti kokurikulum di sekolah seperti persembahan nasyid, pertandingan badminton dan lain-lain lagi, saya sertai untuk dijadikan pengalaman yang berharga kepada saya ketika masih belajar. Nilai yang saya dapat di sini ialah kita sebagai pelajar perlu menghargai masa dan memperbanyakkan pengalaman agar masa depan yang cerah dapat dimiliki. Selepas menamatkan pengajian di Meteorologi Kelantan, saya ingin menjamu pelajaran ke Universiti Malaya dan mengambil bidang ijazah sarjana muda perubatan. Hal ini kerana cita-cita ini merupakan impian saya sejak kecil lagi. Saya amat tertarik dalam bidang perubatan ini kerana ia merupakan pekerjaan yang suci dan dalam memastikan kesihatan orang awam dalam keadaan baik. Selain itu, ia juga merupakan punca rezeki yang halal. Walaupun bidang perubatan ini sangat memenatkan, tetapi ia dapat memperoleh pendapatan yang lumayan bagi menyara hidup saya dan keluarga saya pada masa akan datang. Saya juga sedar tanggungjawab doktor ini adalah tanggungjawab yang besar di mana kita perlu tabah dan bersabar untuk menyelamatkan hidup seseorang. Dengan ini, saya sangat bersedia dan untuk memikul tanggungjawab ini. Oleh disebabkan pandemik COVID-19 ini, peluang pekerjaan ini sangat tinggi dan terjamin. Ini kerana para doktor dan petugas di hospital merupakan barisan hadapan dalam mencegah penyakit yang merebak ini. Oleh itu, harapan saya
saya dapat mengharungi segala cabaran Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini demi mencapai cita-cita saya. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Jilidul Husni bin Wan Zaidi dan ingin mengupas tentang isu pengangguran di Malaysia. Tahukah anda, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran di Malaysia pada bulan Mac 2020 menunjukkan sekitar 600,000 rakyat Malaysia didapati sedang menganggur. Ini menyebabkan angka rasmi kadar pengangguran di Malaysia akan meningkat sebanyak 3.9%. Ia berbeza dengan kadar pengangguran pada bulan Mac 2019 kerana ia mencatatkan sekitar 500,000 rakyat Malaysia berbanding pada tahun 2020. Mengikut kajian, faktor utama bagi peningkatan isu pengangguran ini ialah kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac 2019 yang telah diisytiharkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini atau secara singkatnya disebut PKP telah memberi impak yang negatif kepada buruh-buruh di Malaysia, di mana banyak sektor-sektor ekonomi di Malaysia terpaksa ditutup disebabkan pelaksanaan PKP. Dengan ini, ramai pekerja terpaksa diperhentikan atau mungkin diberi cuti tanpa gaji. Berikut merupakan kumpulan pertama, manakala kumpulan kedua tertinggi ialah golongan belia, iaitu dalam kalangan 15 hingga 30 tahun, sebanyak 6.9% pada tahun 2020. Diikuti dengan umur 31 hingga 45 tahun. Isu pengangguran ini meningkat sebanyak 1.4% dan dari tahun 2019 hingga 2020. Tambahan pula, penduduk Malaysia yang berumur sekitar 46 hingga 64 tahun direkodkan meningkat sebanyak 1.1% pada tahun 2020. Persoalannya, sekiranya ini adalah data pada tahun 2020, bagaimana pula dengan data yang direkodkan pada tahun 2021 ini? Justru, kita sebagai penduduk di Malaysia mestilah berwaspada dengan isu-isu yang terjadi dalam negara kita untuk meneruskan hidup demi mencapai matlamat kita. Jadi, pesanan saya, jangan biarkan masalah ini menjadi penyebab untuk kita gagal pada masa depan. Masa depan negara kita akan bergantung kepada golongan muda seperti kita. Setakat ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Alif Dania bin Muhammad Razai, berumur 20 tahun. Saya merupakan anak jati dari negeri Cik Siti Wang Kembang dan berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Saya dilahirkan pada 20 April 2001 dan merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak universiti kerana sudi untuk mengemudahkan saya bagi bidang yang telah saya pohon. Saya merupakan pelajar lepasan matrikulasi Kelantan. Bagi sesi 2021, saya mendapat keputusan PNJK 3.80. Pendidikan awal saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Kok Lannas dan mendapat keputusan SPM 3A. Cita-cita saya ialah saya ingin menjadi pegawai tentera yang bertauliah. Namun begitu, untuk mencapai cita-cita saya perlu mempunyai misi dan visi.
agar cita-cita saya dapat dikecapi. Misi saya adalah tidak mengenal erti penat lelah untuk mencapai impian yang diidamkan. Dan visi saya pula ialah usaha yang keras hari ini adalah kekuatan yang dibina untuk hari esok. Semasa zaman persekolahan, saya merupakan seorang pelajar yang aktif dalam sukan. Antara sukan yang saya sertai ialah pertandingan hoki peringkat daerah 2 tahun berturut-turut. Selain itu, saya juga menyertai pertandingan bola baling dan bola sepak peringkat sekolah. Di samping itu, saya juga menyandang jawatan sebagai seorang pembimbing rakan sebaya di sekolah. Walau bagaimanapun, dengan penyertaan tersebut, saya masih lagi kurang berkeyakinan diri dan takut untuk melibatkan diri dalam aktiviti. Namun begitu, saya cuba untuk mengatasi kelemahan saya dengan menyertai pasukan Kadet Bersatu Malaysia atau lebih dikenali sebagai PKPM Darat. Dengan menyertai pasukan tersebut, saya telah menjadi seorang yang berani dan tidak gentar untuk membuat aktiviti yang lasak. Selain itu, saya lebih yakin untuk berinteraksi dengan orang sekeliling saya dan mampu bersuara di khalayak ramai. Di samping itu, persatuan ini telah mengajar saya untuk lebih berdisiplin dan tegas kerana saya dilatih oleh tentera dengan aktiviti yang agak lasak. Selepas menamatkan pengajian saya di Kolej Matrikulasi Kelantan, saya ingin melanjutkan pelajaran di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM dalam bidang pengurusan pertahanan kerana bidang ini mampu mengajar saya untuk mentadbir sesebuah organisasi. Saya yakin saya mampu melayakkan diri dalam bidang ini kerana saya mempunyai ciri-ciri seorang yang berdisiplin dan berani. Oleh hal demikian, dengan kredibiliti dan pengalaman yang saya ada di Kolej Matrikulasi dan di sekolah, saya pasti saya layak untuk menceburi bidang ini. Saya juga memilih bidang ini kerana saya ingin mengikut jejak langkah ayah saya sebagai seorang tentera. Selain itu, dengan kelayakan yang saya ada, saya percaya pihak universiti telah membuat pilihan yang terbaik dengan mengambil saya sebagai salah seorang mahasiswa. Peluang yang diberikan menjadikan saya mampu untuk berbakti dan melindungi negara kerana universiti ini telah melahirkan ramai wira-wira negara. Saya berharap ibu bapa saya bangga dengan kerjaya yang saya pilih, iaitu untuk menjaga keamanan negara dan kesejahteraan negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Semakin hari, semakin banyak isu berkaitan pemandu mabuk. Isu ini telah menjadi buah bicara terhangat di sekitar Malaysia. Ini disebabkan oleh terdapat 200 kemalangan yang berkaitan pemandu mabuk pada tahun ini sahaja. Bukan itu sahaja, statistik menunjukkan 40 kes kematian berkaitan pemandu mabuk. Selain itu, kes kemalangan berkaitan pemandu mabuk semakin meningkat sebanyak 10% setiap tahun. Kadar kemalangan pada tahun 2017 hingga 2020 semakin meningkat seperti berikut. Persoalannya, apakah punca yang menyebabkan isu ini sering terjadi? Antara puncanya ialah penjualan arak secara berleluasa di sekitar Malaysia. Hal ini menyebabkan proses untuk mendapatkan minuman beralkohol lebih mudah dan cepat. Oleh itu, menyebabkan ramai lagi peminum beralkohol untuk terjebak dalam kes ini. Selain itu, hukuman yang dikenakan kepada pemandu mabuk sangat longgar, menyebabkan masyarakat kita menganggap hukuman yang diberikan tidak setimpal terhadap mereka. Oleh itu, mereka lebih kerap mengambil minuman beralkohol yang berlebihan semasa memandu yang boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Pertama sekali, saya ingin menyentuh berkaitan hukuman atau undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan terhadap pemandu mabuk. Pemandu mabuk akan dipenjara selama 20 tahun dan didenda sebanyak RM15,000 atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya 1977. Adakah ini memadai untuk masyarakat kita yang menghadapi kehilangan orang yang tersayang, terutama keluarga akibat kemalangan jalan raya?
Hal ini memberi kesan yang signifikan kepada masyarakat setempat dan pengguna jalan raya. Antara kesannya ialah dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain, seperti tidak dapat memberi sepenuh perhatian terhadap pemanduan dan gagal mengawal kenderaan. Antara usaha dan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah isu pemandu mabuk ini ialah pihak kerajaan haruslah memperketatkan lagi dasar kawalan alkohol supaya peminum arak lebih sukar untuk mendapatkan minuman tersebut. Selain itu, waktu operasi bagi kedai dan restoran yang menjual minuman beralkohol perlu dikurangkan bagi mengelakkan penjualan arak secara berleluasa di sekitar Malaysia. Kesimpulannya, pemandu mabuk merupakan kes yang agak membimbangkan dan memberi cabaran serta impak yang besar kepada generasi kini dan generasi yang akan datang. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan berusaha untuk menangani masalah ini demi keamanan masyarakat kita. Sekian sahaja daripada saya, semoga kita berjumpa di lain hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati Najah binti Sahari. Saya berumur 19 tahun dan berasal dari Kelantan, Malaysia. Saya merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik dan merupakan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Saya merupakan pelajar dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Teluk Jerin. Di sekolah itu saya dapat membanggakan kedua ibu bapa dan guru-guru dengan memperoleh keputusan cemerlang dalam UPSR. Setelah itu, saya berjaya menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Sains Macang. Ketika berada di sekolah menengah, saya belajar erti berdikari dan melatih diri untuk lebih kuat dari segi mental dan fizikal. Dahulu, saya tiada keyakinan untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Tetapi, selepas saya dipilih untuk menjadi pengawas sekolah, organisasi pengawas telah melatih saya bercakap di hadapan dan menjadikan saya lebih yakin dan berani untuk tampil bercakap di hadapan. Antara kemahiran saya ialah saya aktif dalam bidang kokurikulum. Saya aktif dalam bidang kokurikulum dengan melibatkan diri dalam kejohanan olahraga balapan dan padang di peringkat daerah. Saya juga merupakan salah seorang pemain hoki di sekolah. Permainan tersebut menjadikan saya seorang yang lebih berdisiplin sama ada ketika dalam padang ataupun di luar padang. Tambahan lagi, sikap kerjasama antara ahli kumpulan juga dapat dipupuk dan menjadikan kami pasukan yang digerungi oleh pihak lawan. Para penyokong juga tertarik untuk menyaksikan perlawanan kami dan melihat kerjasama antara ahli pasukan yang ditonjolkan. Sikap kerjasama ini mengajar saya erti untuk tidak menyerah kalah, walau apapun cabaran yang mendatang. Seterusnya, selepas menamatkan pengajian di sekolah menengah, saya berjaya melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam jurusan Sains Modul 1. Saya mengenal pasti kelebihan yang ada pada diri saya ialah saya mudah mesra dengan sesiapa sahaja. Hal ini menjadikan saya mempunyai ramai kenalan walaupun dalam masa yang singkat. Walau bagaimanapun, saya juga mempunyai kelemahan, iaitu kurang mahir dalam membuat keputusan dalam masa yang singkat. Ini menjadikan saya sentiasa melakukan kesilapan dalam membuat keputusan. Perkara yang dapat saya lakukan adalah dengan meminta pandangan orang lain. Dari situ, saya lebih yakin bahawa keputusan yang saya buat adalah betul. Selain itu, saya juga sentiasa meletakkan harapan yang tinggi dalam melakukan sesuatu kerja. Contohnya, ingin menyiapkan kerja sebelum tarikh hantar. Jadi, untuk mengatasi kelemahan ini, saya akan membuat satu jadual di mana ia dapat membantu saya menguruskan masa dengan baik. Dan
dan membolehkan saya menyiapkan semua kerja pada tarikh yang sepatutnya. Kelemahan ini tidak menjadikan saya seorang yang lemah. Sebaliknya, merupakan batu loncatan untuk saya berjaya. Program matrikulasi ini akan menyediakan saya untuk mengejar impian saya untuk menjadi pegawai farmasi. Saya memilih bidang ini kerana bidang ini merupakan minat saya sejak kecil dan banyak peluang pekerjaan dalam bidang ini. Oleh itu, matlamat saya adalah untuk mencapai target 4.0 dalam program matrikulasi dan band 5 dalam MUAT supaya dapat melayakkan diri dalam bidang farmasi di Universiti Tempatan. Saya berharap agar dapat lebih berusaha dan mencapai matlamat saya, seterusnya dapat memainkan peranan yang penting dalam negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Pendatang asing tanpa izin merupakan golongan orang yang masuk atau tinggal di sesebuah negara secara haram. Secara haram bermaksud tidak mengikut undang-undang imigrasi. Berdasarkan statistik Jabatan Imigrasi Malaysia, sehingga September tahun lalu, jumlah pekerja asing yang bekerja di negara ini secara sah adalah 1.73 juta orang. Majoriti dari Indonesia, Nepal, Myanmar, Pakistan dan Bangladesh. Terdapat banyak faktor kemasukan parti ke negara kita, antaranya ialah kemakmuran negara. Negara Malaysia bebas daripada rusuhan kaum dan peperangan berbanding negara asing yang selalu berlaku persengketaan. Di negara mereka, keadaan ini menarik minat parti untuk datang ke Malaysia. Selain itu, pembangunan yang pesat menyebabkan banyak projek pembangunan mega yang telah dibangunkan dalam usaha untuk mewujudkan sesebuah negara maju. Sektor-sektor ini telah menawarkan banyak peluang pekerjaan kepada sesiapa sahaja yang menginginkannya. Keengganan rakyat tempatan untuk bekerja dalam sektor tersebut telah memberi peluang parti untuk datang ke Malaysia. Di samping itu, faktor kemasukan parti ialah struktur geografi negara Malaysia merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh pulau dan pantai yang panjang dan luas. Faktor ini menjadikan sempadan negara menjadi sukar, luas dan sukar untuk dipantau secara berkesan. Kawalan yang kurang pula memudahkan parti masuk sama ada dengan usaha sendiri ataupun melalui ejen haram. Kesan kehadiran parti di Malaysia sangat serius dan mendatangkan banyak masalah. Isu ini bukan sahaja telah menimbulkan kemarahan rakyat tempatan, bahkan mereka juga telah terlibat dalam pelbagai kegiatan jenayah. Undang-undang imigresen yang terlalu longgar membolehkan mereka masuk sesuka hati di pintu masuk utama. Akhirnya, keselamatan warga tempatan dan pelancong dalam dan luar negara terancam akibat perkumpulan parti dan rakan-rakan mereka secara beramai-ramai. Sekian sahaja daripada saya. Nama saya Alia. Mari kita berkenalan dengan lebih lanjut. Nama diberi Nur Alia Maisarah binti Jaya Zino. Saya merupakan anak sulung dari 2 adik-beradik. Saya juga merupakan bekas pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan. Menjadi anak sulung bukanlah suatu perkara yang mudah bagi saya kerana segala harapan dan tanggungjawab keluarga sudah tergalas di bahu ini sejak kecil lagi. Bapa saya merupakan seorang pekerja buruh. Datang dari keluarga yang kurang berkemampuan bukanlah halangan bagi saya untuk memperoleh kejayaan. Justru itu, ia telah menjadi tonggak utama matlamat saya bagi mencapai cita-cita. Saya telah menerima pendidikan awal peringkat menengah
di sebuah sekolah berasrama penuh, iaitu Sekolah Menengah Sains Gua Musang. Berjauhan dari keluarga di usia yang masih muda mendidik saya untuk menjadi seorang yang lebih berdikari. Sejak di usia awal remaja lagi, saya sudah mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang psikologi. Bermula di sekolah inilah minat saya semakin bercambah. Mengenali ramai remaja yang berasal dari pelbagai latar belakang memberikan saya semangat inquiry, iaitu semangat ingin tahu dan mempelajari dengan lebih mendalam berkenaan dengan sifat-sifat dan tingkah laku manusia. Hobi saya adalah melayari internet. Saya suka membaca artikel berkenaan dengan isu semasa yang melibatkan status kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Dari sinilah saya akan cuba memikirkan cara bagi mencipta jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Saya juga seorang yang aktif di media sosial, di mana saya sangat suka berkenalan dengan ramai orang baru dari seluruh pelosok negara, tidak kiralah dari dalam atau luar negara. Melalui aktiviti ini, saya dapat lebih memahami tentang perasaan remaja-remaja di luar sana yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebagai contoh, saya pernah berkenalan dengan remaja yang berasal dari keluarga yang berpecah belah, yang mengalami trauma serta mengalami masalah depresi. Dengan mengenali mereka, saya juga dapat mengetahui cara-cara bagi mengatasi masalah tersebut serta mencari jalan penyelesaian bagi membantu mereka untuk terus bersemangat dalam meneruskan kehidupan. Baiklah, tujuan saya memohon bidang ini adalah kerana saya mempunyai minat yang mendalam terhadap dunia psikologi. Saya berpendapat bahawa menjadi seorang pakar psikologi merupakan antara cara terbaik yang dapat saya lakukan untuk berkhidmat kepada negara. Hal ini kerana dengan membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dapat memberikan saya suatu kepuasan serta dapat memberikan mereka masa hadapan yang lebih cerah. Memang amatlah rugi jika pihak universiti menolak permohonan saya ini kerana saya bercita-cita untuk menyelamatkan masa hadapan para remaja di negara kita kerana mereka merupakan bakal peneraju tonggak utama negara. Saya juga bercita-cita untuk membimbing dan membentuk generasi yang akan datang demi untuk kesejahteraan negara. Dengan adanya masa hadapan yang lebih cerah, para remaja ini dapat berbakti kembali kepada negara. Maka, berkemungkinan besarlah negara kita akan menjadi lebih maju. Kadar jenayah juga dapat dikurangkan kerana kes pengangguran dapat ditangani. Maka, bagaimana? Adakah anda berminat untuk menerima permohonan ini? Tajuk berkaitan isu semasa yang akan saya bincangkan ialah berkenaan dengan kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Kesihatan mental merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap fasa kehidupan manusia seperti pentingnya kesihatan fizikal. Kesihatan mental ini dapat dilihat dari dua segi aspek, iaitu aspek baik dan aspek buruk. Setiap manusia mungkin dalam kehidupannya mengalami kedua-dua aspek tersebut. Kesihatan mental dapat memberikan kesan terhadap kehidupan sehari-hari atau masa depan seseorang, termasuklah kanak-kanak. Antara punca atau faktor yang menjejaskan kesihatan mental dalam kalangan pelajar ialah ketidakstabilan institusi keluarga. Ini dapat dilihat dengan adanya institusi kekeluargaan yang dijaga dengan harmoni dan teliti daripada ibu bapa yang memahami kehendak generasi muda.
Ini dapat membantu mereka menghadapi cabaran yang mendatang. Kesihatan mental pelajar juga boleh terganggu disebabkan oleh masalah keuangan yang biasa dialami oleh pelajar di alam pengajian tinggi. Sumber keuangan telah menjadi aset penting dalam menuntut ilmu dan melanjutkan pelajaran. Selain itu, terdapat juga beberapa keratan akhbar yang menyiarkan isu berkaitan masalah mental dalam kalangan pelajar. Hal ini membuktikan bahawa isu ini haruslah dipandang serius oleh setiap pihak. Selain itu, punca lain yang menyebabkan stres bagi seseorang pelajar dalam menjalani kehidupan adalah disebabkan oleh beban tugas yang diterima oleh pensyarah, keadaan persekitaran yang sibuk, serta adaptasi diri terhadap persekitaran yang baru. Prestasi pencapaian akademik juga turut memainkan peranan. Maka, bagi membendung masalah ini daripada terus berlanjutan, langkah inisiatif haruslah diambil oleh pelbagai pihak. Hal ini demikian bagi memastikan kesihatan mental para pelajar yang berada di mana-mana institusi pengajian tinggi terus terjaga. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.